Bismillahirrahmanirrahim. Musyrikin bertindak setelah mereka membuat keputusan bersetuju untuk membunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan cara tiap-tiap kabilah melantik seorang pemuda yang gagah perkasa di kalangan kabilah keluarga dia, bunuh serentak supaya keluarga Nabi tidak mampu menutup mereka. Adapun pemimpin-pemimpin musyrikin terus menjalankan kegiatan mereka di siang hari itu bagi mengambil langkah selanjutnya untuk melaksanakan segala yang dirancang untuk membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka telah memilih 11 orang ketua bagi melancarkan gerakan membunuh itu. Dilantik 11 orang ketua. Mereka itu ialah Abu Jahal bin Hisham, Al-Hakam bin Al-As, Uqbah bin Abi Mu'id, An-Nadhr bin Al-Harith, Umayyah bin Khalaf, Zam'ah bin Al-Aswad, Ta'imah bin Adi, Abu Lahab, Ubay bin Khalaf, dan Nabih bin Al-Hajjaj dan Munabbih bin Al-Hajjaj. Ini pemimpin-pemimpin yang dilantik untuk melakukan operasi gerakan membunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah tibanya waktu malam, mereka pun memulakan gerakan. Langkah pertama ialah mengintip melalui pintu dan menunggu baginda tidur. Yang pertama, intip tengok pita dekat mana Nabi SAW tidur. Seterusnya bertindak membunuhnya secara beramai-ramai. Mereka pernah yakin rancangan itu mesti berjaya. Mereka yakin kali ini berjaya. Sehingga Abu Jahal berdiri di hadapan pengikut-pengikutnya dengan megah, sombong dan mempersendakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia berkata, Abu Jahal berkata, Muhammad pernah berkata kepada kamu, kalau kamu mengikutnya, kamu akan dapat memerintah raja-raja Arab dan bukan Arab. Selepas kamu mati akan dibangkitkan semula. Disediakan untuk kamu syurga seperti kebun di Urdun. Kalau kamu tidak mengikutnya, nescaya kamu akan disembelih. Setelah dibangkitkan semula, kamu akan disediakan dengan api neraka yang membakar kamu di dalamnya. Dengan cara menyebut apa yang Nabi SAW sebut untuk mempersenda dan mengejek. Waktu bertindak ialah setelah tengah malam. Mereka semua berjaga-jaga menunggu waktu yang dinanti-nanti itu dan dianggap sangat penting. Tetapi Allah Subhanahu wa taala yang Maha berkuasa, yang memiliki langit dan bumi segala isinya, membuat sesuatu dengan kehendaknya. Tiada siapa yang boleh menghalang. Maka berlakulah firman-Nya, wa idh yamkuru bikal ladzina kafaru liyuthbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuk wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Suratul Anfal ayat 30. Maksudnya, dan ingatlah ketika orang-orang kafir merancang tipu daya mereka untuk menahanmu, yang menangkapmu dan membunuhmu atau mengeluarkanmu ataupun menghalau kamu dari Mekah. Mereka merancang tipu daya mereka. Allah mempunyai tindakan terhadap tipu daya mereka. Sesungguhnya Allah sebaik-baik yang bertindak terhadap tipu daya mereka. Mereka tak tahu kuasa Allah Subhanahu wa taala yang boleh menggagalkan perancangan mereka. Rasulullah SAW keluar dari rumahnya meskipun mereka mempunyai perancangan yang licin untuk bertindak, tetapi semuanya gagal. Di saat yang mendebar itu, Rasulullah SAW menugaskan Ali bin Abi Thalib, menantu dan sepupunya, tidur di tempat tidurnya dan berselimut dengan kain selimutnya. Rasulullah SAW berkata kepadanya, "Ali, tidurlah di situ. Jika tidak akan diperlakukan, Allah Ta'ala akan jagamu." Rasulullah SAW keluar menemusi
pasukan bertindak musyrikin, Allah Subhanahu wa taala menghilangkan penglihatan mereka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka semua menjadi nyenyok, habis jadi tidur mereka. Allah Taala tidurkan mereka. Rasulullah SAW mengambil debu lalu ditaburkan ke atas kepala mereka sambil membaca firman Allah Taala, waj'alna min bain aydihim sadda wa min khalfihim sadda fa aghshaynahum fahum la yubsirun. Surah Yasin. Dan kami adakan di hadapan mereka dinding dan di belakang mereka dinding pula, dan kami tutupkan mata mereka sehingga tidak dapat melihat. Tiap-tiap orang disiram debu di kepala masing-masing. Rasulullah SAW keluar menuju ke rumah sahabatnya yang dikasihi, yaitu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, yang telah lama menunggu dan bersedia dengan harta dan jiwanya untuk mengiringi Rasulullah SAW. Mereka berdua dengan segera keluar meninggalkan rumah Abu Bakar dari sebelah belakang dan meninggalkan Mekah sebelum fajar menyingsing. Rasulullah SAW telah membuat jangkaan bahawa orang-orang musyrikin sudah tentu akan mencari mereka melalui jalan utara ke arah Madinah. Maka langkah pertama yang mesti dibuat ialah menuju ke arah selatan dan bersembunyi sementara waktu bagi mengelirukan mereka. Jalan ke selatan ialah jalan menuju ke Yaman. Sudah tentu mereka tidak berfikir bahawa Rasulullah SAW dan sahabatnya itu menuju menurut jalan itu, kerana mereka sudah tahu tempat hijrahnya ialah Madinah yang dikenali pada masa itu dengan nama Yathrib. Mereka tahu bila sahabat-sahabat aja berhijrah ke Madinah, Nabi akan pergi ke Madinah. Sudah tentu dia akan cari jalan menuju ke Madinah, bukan jalan pergi ke Yaman. Rasulullah SAW berjalan sejauh 5 batu sehinggalah sampai ke Bukit Sur. Bukit Sur. Baginda berjalan secara berkaki ayam agar bekahnya tidak dikesan oleh musuh. Bukit Sur yang tinggi itu didaki ke puncaknya. Di sana ada sebuah gua yang sesuai untuk bersembunyi. Bukit Sur ni bukit yang tinggi. Pasukan bertindak musyrikin terus bersiap sedia untuk melancarkan serangan ke rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cuma menunggu tibanya waktu yang ditetapkan. Tiba-tiba mereka diberitahu Muhammad yang menjadi sasaran itu telah keluar pergi. Bahkan kepada mereka pula ditabur dengan debu-debu. Mereka terus menerpa beramai-ramai ke rumah Rasulullah SAW. Apabila mereka melihat ada seorang yang tidur di tempat tidurnya, mereka merasa lega kerana disangkanya Rasulullah SAW. Mereka menunggu lagi untuk bertindak. Apabila Ali bangun dari tidurnya, mereka menjadi hampa sehampa-hampanya, kerana orang yang dijadikan sasaran sudah tidak ada lagi. Mereka bertanya pada Ali, di manakah perginya Muhammad? Ali menjawab, aku tidak tahu. Maka gerakan memburu dan mencari dilancarkan di sekitar Mekah, dan jalan menuju ke Yathrib. Walaupun Ali ditahan, diseret ke Kaabah dan dipukul, tetapi ia tetap menyatakan tidak tahu. Orang musyrikin seolah-olah hilang perhitungan. Mereka mula menggila. Rumah Abu Bakar juga menjadi sasaran. Apabila mereka datang ke rumah itu, puteri Abu Bakar yang bernama Asma keluar. Mereka bertanya, di manakah ayahmu? Asma menjawab, aku tidak tahu. Abu Jahal terus mengangkat tangan dan menampuk Asma sehingga tercampur subangnya. Mereka mengadakan mesyuarat tergempar bagi memikirkan cara baru untuk bertindak. Akhirnya mereka bertindak dengan mengawal setiap jalan keluar dari Mekah dengan kawalan bersenjata di setiap penjuru. Malahan mereka menawarkan hadiah yang besar, 100 ekor unta, kepada sesiapa sahaja yang dapat menangkap Rasulullah SAW, sama ada hidup atau mati. Maka belum-belum para hulu balang dan pengesan juga nujum mencari di manakah Muhammad dan Abu Bakar. Mereka berkeliaran di merata bukit bukau dan lembah-lembah sehingga berlakunya satu peristiwa yang berdebar di gua Bukit Sur. Wallahu a'lam.
peristiwa di Gua Thur. Gua Thur ialah gua tempat Nabi SAW bersembunyi ketika berhijrah. Letak di bukit yang tinggi. Menurut riwayat yang rajih, Rasulullah SAW bertolak dari rumahnya menuju ke Gua Thur pada 2 hari bulan Rabiul Awal, setelah berlalunya 13 tahun dibangkitkan menjadi Nabi dan Rasul. Ini sebelum hijrah lagi. Apabila sampai di gua, Abu Bakar radhiyallahu anhu terlebih dahulu masuk ke dalamnya untuk memastikan tiada binatang buas atau binatang bisa. Sayyidina Abu Bakar masuk dulu periksa. Tengok ada tak binatang buah, rimau ke, serigala ke apa, singa ke apa di dalam. Masuk dulu, takut ada binatang bisa, ular, kala, jeki dan sebagainya. Abu Bakar mengoyak kainnya untuk menyumbat lubang yang ada di dalam gua itu. Abu Bakar sanggup siap koyak kain dia kerana nak sumbat lubang-lubang yang ada di gua itu. Setelah dipastikan tiada apa-apa lagi, Abu Bakar pun menyuruh Rasulullah SAW masuk ke dalam. Setelah nyata selamat, sumbat segala lubang, maka Rasulullah dijemput masuk. Rasulullah SAW masuk dan tidur lena dengan meletakkan kepalanya di atas riba Abu Bakar radhiyallahu anhu. Gua tu sempit, boleh teluh 2 orang. Rasulullah masuk dan tidur atas riba Abu Bakar radhiyallahu anhu. Tiba-tiba kaki Abu Bakar dia sengak binatang bisa. Ini ujian Allah Ta'ala. Tiba-tiba kaki Abu Bakarnya ketik binatang bisa. Tak disebut di sini apa binatang bisa itu. Dia menahan kesakitan. Dia tahan sakit. Dan dia tidak bergerak agar Rasulullah SAW tidak terjaga. Takut Rasulullah jaga, dia tahan kesakitan, tak gerak. Oleh kerana sakitnya, tiba-tiba air mata Abu Bakar jatuh ke atas muka Rasulullah SAW. Kerana kesakitan, tubik air mata jatuh atas muka Nabi SAW. Lalu Rasulullah terjaga dan bertanya, apakah yang berlaku wahai Abu Bakar? Rasulullah terkejut, bangun daripada tidur, tanya ada apa? Abu Bakar memberitahu bahawa ia telah disengat binatang. Lalu Rasulullah SAW meludah ke tempat yang disengat dan hilanglah sakitnya serta merta. Lalu Nabi SAW ludah pada sengat tempat disengat itu dan hilang sakit serta merta. Itu mukjizat Nabi SAW. Mereka berada di gua selama 3 malam. Duduk dalam gua 3 malam. Malam Jumaat, Sabtu dan Ahad. Abdullah bin Abu Bakar radhiyallahu anhu datang bermalam bersama mereka berdua untuk melaporkan perkembangan yang berlaku di Mekah. Tiap-tiap malam, anak Sayyidina Abdullah bin Abu Bakar radhiyallahu anhu datang melaporkan berita apa yang berlaku di Mekah. Apabila tiba waktu sahur, bila waktu sahur belum subuh lagi, dia pulang ke Mekah supaya dilihat orang seolah-olah ia bermalam di Mekah untuk mengelirukan orang. Belum sahur dia dah balik di Mekah, takut orang tahu. Amir bin Fuhairah, khadam Abu Bakar, pula memelihara kambing di kawasan itu untuk membekalkan susu dan menghapuskan kesan-kesan laluan Abdullah bin Abu Bakar dengan bekas kambingnya. Di mana khadam kepada Abu Bakar, Amir bin Fuhairah, bawa kambing di situ supaya bekas-bekas laluan Abdullah bin Abu Bakar hilang, dipijak oleh kaki kambing. Pada suatu ketika orang-orang yang mencari Rasulullah SAW sampai ke kawasan itu. Tiba-tiba ada orang cari sampai ke situ. Kerana di kalangan mereka ada pakar yang tahu mengesan.
kepada kita ni, pakar Tok Cair Usaha Kijang. Dia tengok tapak kaki, dia boleh hagak ke mana pergi. Di mana ni ada pakar, ahli yang boleh mengesan. Dia agak, Nabi dan Abu Bakar pergi ke situ. Pintu tempat persembunyian mereka sekadar parah pinggang sahaja. Di mana pintu gua tu rendah, sekadar pinggang saja. Kalau tunduk baru boleh nampak dalam gua. Saya pernah naik ke gua ni, memakan masa hampir 2 jam. Tinggi bukitnya. Pada masa itu umur 21 tahun, gagah lagi. Naik, tengok gua itu, puncak gua. Kiranya mereka tunduk melihat, nescaya nampaklah mereka begitu baginda berdua. Kalau tunduk, nampak orang ada dalam. Di saat yang mendebarkan itu, Abu Bakar berkata, wahai Nabi Allah, kalau mereka tunduk, sudah tentu mereka nampak kita, kata Sayyidina Abu Bakar. Rasulullah SAW berkata, diamlah wahai Abu Bakar, kita bukannya berdua sahaja, tetapi Allah bersama-sama kita. Kata Nabi, jangan, Allah dengan kita. Ibnu Asakir, seorang ulama, telah menceritakan melalui riwayat dari beberapa orang sahabat radhiyallahu anhum, Allah telah menugaskan sepasang merpati liar dan labah-labah berada di situ. Allah menugaskan burung pati yang liar duduk situ, telur mengerang situ. Kemudian ada labah-labah. Ini disebut oleh Ibnu Asakir dalam kitabnya, ada labah-labah. Perkara ini berlaku seperti yang dinyatakan oleh firman Allah, walillahi junudus samawati wal ard. Bagi Allah itu ada tentera-tentera di langit dan di bumi. Allah Ta'ala yang maha berkuasa, bukan sahaja mempunyai bala tentera malaikat, termasuk bala tentera binatang, angin, taupan dan sebagainya. Itu bala tentera Allah yang Allah boleh tugas bila-bila sahaja. Berhubung dengan peristiwa ini, Allah telah mengabadikannya di dalam Al-Quran dengan firman-Nya. Allah sebut dalam Quran, illa tansuruhu faqad nasarahu Allah id akhrajahu alladhina kafaru thaniya ithnaini idh huma fil ghar idh yaqulu li sahibihi la tahzan inna Allah ma'ana fa anzala Allah sakinatahu alayhi wa ayyadahu bi jununin lam tarawha wa ja'ala kalimatal ladzina kafaru sufla wal kalimatullahi hiyal ulya wallahu azizun hakim. Surah At-Taubah ayat 40. Artinya, jikalau kamu tidak menolongnya Muhammad SAW, maka sesungguhnya Allah telah menolongnya, yaitu Allah Ta'ala sebut dalam Quran, dibaca pada umat dia, kepada sahabat yang ada di masa itu. Kalau kamu tak tolong dia, Allah menolong dia. Ketika orang-orang kafir musyrikin Mekah mengeluarkannya dari negeri Mekah, sedang dia salah seorang dari 2 orang, ketika kedua-duanya berada di dalam gua itu, dia bersama dengan sahabatnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Di waktu dia berkata kepada sahabatnya, janganlah kamu berduka cita, sesungguhnya Allah beserta kita. Allah Ta'ala merakamkan kisah ini dalam Al-Quran. Nabi kata kepada Abu Bakar, jangan sedih, Allah dengan kita. Maka Allah menurunkan ketenangan kepada Muhammad dan membantunya dengan tentera yang kamu tidak dapat melihatnya. Allah Ta'ala menurunkan bala tenteranya dari langit dan bumi untuk membantu nabinya. Dan Allah menjadikan seruan orang-orang kafir itulah yang rendah, hina, dan kalimah Allah itulah yang tinggi. Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Apabila segala ikhtiar manusia dapat ditembusi, maka pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti tiba kepada golongan Islam. Allah Ta'ala akan tolong bila dia kehendaki kepada golongan Islam. Walaupun golongan Islam itu dianggap lemah, kecil, sedikit, tak bermaya, bila Allah Ta'ala tolong, tak ada siapa yang boleh mengalahkan. Apatah lagi kepada Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam.
Allah telah menyelamatkannya dengan cara yang dikehendakinya, sehingga gagallah segala gerakan yang dilakukan oleh kaum musyrikin. Segala langkah gagal, tak berjaya. Setelah 3 hari Rasulullah SAW bersembunyi, gerakan mencari baginda menjadi agak reda. Akhirnya, setelah tak bertemu, maka mereka yang mencari itu jadi kena reda. Apabila perkembangan terakhir itu dimaklumkan kepada baginda SAW, Rasulullah SAW pun bersedia untuk bertolak ke Madinah. Seorang musyrik, seorang kafir musyrik yang sangat mahir tentang jalan menuju ke Madinah, telah diupah untuk memandu baginda berdua melalui jalan yang tidak dilalui oleh orang, iaitu jalan pantai. 2 ekor unta kenderaan dibawa. Abdullah bin Uraiqid Al-Laythi, yang bin Uraiqid, bukan Uraiqid, Al-Laythi, bukan Al-Laythi, yang musyrik itu datang membawa kenderaan tersebut. Dia menepati janji dan boleh dipercayai untuk menunjuk jalan. Abu Bakar menyerahkan unta yang paling baik kepada Rasulullah SAW. Lalu Abu Bakar berjaya mengupah seorang kafir musyrik namanya Abdullah bin Uraiqid. Orang kafir ini orang kafir yang jenis baik, tak cara korang. Dia tidak bersama-sama dengan Abu Jahal. Dia tak setuju dengan kezaliman dan kejahatan. Dia tak campur. Abu Bakar percaya pada dia walaupun dia kafir. Di sini menunjukkan bahawa kita boleh mendapat pertolongan orang kafir yang dipercayai. Ada orang kafir yang sifat fitrahnya, yang sifat kemanusiaan yang masih ada dalam diri dia. Orang kafir macam ni boleh kita ambil pertolongan dia, diizin oleh Allah. Kerana Nabi SAW dan Abu Bakar menggunakan khidmat Abdullah bin Uraiqid yang masih kafir ketika berhijrah. Abdullah bin Uraiqid ni orang yang tahu jalan, lain berjalan biasa. Lalu Abu Bakar upah dia supaya memandu jalan. Dia bawa 2 ekor unta. Asma binti Abu Bakar radhiyallahu anhu membawa bekalan. Anak Abu Bakar, Asma bawa bekalan. Tiba-tiba Asma sedar ia terlupa membawa sama tali pengikatnya. Tali pengikat tak ada, nak ikat bekalan, nak buku. Lalu ia mengoyak tali pinggangnya untuk dijadikan pengikat. Satunya dijadikan pengikat untuk bekalan Rasulullah, dan yang satu lagi dijadikan tali pinggangnya. Lalu dia diberi gelaran Zatun Nitaqain, yakni yang mempunyai 2 tali pinggang. Asma bin Abu Bakar terlibat dalam membantu sehingga siap koyak kerak tali pinggang dia untuk buku bekalan Nabi dan ayah dia Abu Bakar untuk berhijrah. Rasulullah SAW, Abu Bakar dan diikuti serta oleh hambanya yang setia Amir bin Fuhairah bertolak dari Gua Sur dengan dipandu oleh Abdullah bin Uraiqid. Pertama-tamanya mereka menghala ke selatan, iaitu ke arah Yaman, untuk mengelirukan musuh. Kemudian menuju ke arah barat, yakni ke arah pantai. Kemudian mereka berpatah ke utara menuju Madinah melalui pantai Laut Merah. Jalan yang biasanya tidak dilalui orang. Abu Bakar sentiasa mengawasi keadaan sekeliling, menyediakan tempat berehat dan menyediakan bekalan makanan dan minuman untuk Rasulullah SAW. Pernah mereka terserempak dengan orang apabila ditanya kepada Abu Bakar, siapakah yang bersama itu? Abu Bakar menjawab, penunjuk jalan. Menurut pahaman orang yang bertanya, penunjuk jalan musafir, sedangkan maksud Abu Bakar ialah penunjuk ke arah jalan yang benar, iaitu as-siratal mustaqim, Nabi SAW. Peristiwa Suraqah bin Malik. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Peristiwa Suraqah bin Malik
seorang pahlawan yang terkenal yang masih kafir, yang telah mengetahui tawaran hadiah besar kepada sesiapa sahaja yang dapat membawa Rasulullah SAW dan sahabatnya sama ada hidup atau mati. Kepada pemimpin Quraisy mendapat berita dari seorang yang terserempak dengan Rasulullah SAW yang menuju ke Mekah. Dia membisikkan kepada orang itu supaya jangan memberitahu sesiapa. Kemudian dia secara diam-diam memerintahkan hambanya supaya menyediakan kuda kenderaannya dan meletakkan kuda itu di tempat terlindung agar tidak disedari oleh sesiapa. Kemudian ia mencapai tombaknya, lalu ia keluar dari belakang rumah secara diam-diam. Dia menunggang kudanya secara diam-diam untuk mendapatkan hadiah yang besar itu. Apabila pemimpin Quraisy, Abu Jahal dan lain-lain mengisytiharkan barang siapa yang menangkap Muhammad dan Abu Bakar, sama ada hidup atau mati, akan diberi hadiah beratus ekor unta. Unta ada harta yang paling mahal dan berharga di zaman itu, untuk mengangkut barang-barang perdagangan, bukan kebun, kan mereka hidup di padang pasir. Unta kenderaan untuk pergi ke mana-mana berniaga. Satu tawaran yang sangat mahal harganya. Tiba-tiba berlaku peristiwa, ada seorang, mungkin orang Badui, menceritakan dia tersempak, ternampak ada dua orang di tengah jalan, iaitulah Abu Bakar dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada dua orang berjalan, dia tak tahu siapa dia. Bila Suraqah mendengar cerita orang ni, Suraqah suruh dia diam, senyap, supaya orang tak tahu dia tahu seorang. Lalu Suraqah menyediakan kudanya dan senjatanya untuk menangkap Nabi dan Abu Bakar dengan tidak mengajar orang lain, kerana tomok pada hadiah dan harta itu. Kalau ajar orang lain kena bagi, kena bagi. Fikiran dia nak harta saja. Kalau ajar orang ramai kena bagi boleh sikit. Dia nak dia seorang unta tu. Pertama-tama yang dilakukan setelah jauh dari pandangan orang, kata Suraqah ni akhirnya dia masuk Islam. Dia cerita masa dia setelah masuk Islam, aku pun menilik nasib melalui anak panah Azlam. Tengok nasib, adakah lebih baik keluar atau tidak? Tiba-tiba keluar anak panah yang menyatakan tidak baik. Anak panah yang mengeluarkan tidak baik, dia nujung. Allah Ta'ala jadikan petunjuknya tak baik kalau dia keluar. Aku terus juga menggagahkan diri untuk mendapatkannya, kata Suraqah. Oleh kerana nak harta lalu, aku tak beralih pada nujum, pergi juga. Akhirnya aku menemuinya. Rasulullah SAW meneruhkan perjalanan tanpa menoleh ke mana-mana. Aku mendengar bacaannya. Abu Bakar sahaja yang menoleh ke belakang. Apabila aku memacukan kuda ke arahnya, tiba-tiba kaki hadapan kudaku masuk ke bumi sehingga parah lutut, menyebabkan berlaku pertolongan Allah secara mukjizat. Kaki depan kuda Suraqah ditelan, ditarik oleh bumi, menyebabkan aku tersungkur, kata Suraqah. Setelah aku bangun dan membangunkan kudaku, tiba-tiba aku lihat keluar seperti asap yang berkilauan dari langit, kata Suraqah. Dia cerita, Suraqah ni akhirnya masuk Islam. Dia cerita apa yang berlaku. Aku mencabut panah yang menentukan nasib, tiba-tiba keluar panah yang menyatakan tidak baik. Lalu aku meminta aman dari mereka. Mereka berhenti dan aku pun menghampiri mereka. Aku pun terasa bahawa perkara yang dibawa oleh Rasulullah SAW adalah mencapai kemenangan. Aku pun berkata kepadanya, kaummu telah menyediakan hadiah yang besar berhubung denganmu ini. Aku menceritakan kepada mereka berita yang mereka mahu. Aku menawarkan kepadanya bekalan dan barang. Mereka tidak melayan dan tidak meminta, tetapi mereka berkata, hendalah dari kamu. Aku meminta supaya ditulis surat memberi aman kepadaku.
Lalu Rasulullah SAW menyuruh Amir bin Fuhairah menulis surat memberi aman kepadanya pada setebih berulang. Menurut riwayat Al-Bukhari, Abu Bakar melihat kedatangan Suraqah dan memberitahu Rasulullah SAW. Ia pun berkata kepada Abu Bakar, jangan berduka cita, Allah sentiasa bersama dengan kita. Abu Bakar tengok Suraqah di belakang sedang mengejar. Suraqah seorang pahlawan yang bersenjata. Lalu Abu Bakar beritahu Nabi, Nabi kata jangan takut, Allah bersama dengan kita. Setelah dia beri surat aman, Suraqah lalu beredar, di mana Rasulullah SAW telah bertanya kepadanya, apakah halmu wahai Suraqah apabila kamu mendapat memakai gelang Raja Kisra? Suraqah bertanya, Kisra bin Hurmuz, bukan Hurmuz. Kisra bin Hurmuz iaitulah Raja Parsi. Kisra bin Hurmuz, Maharaja Parsi. Rasulullah, ya. Rasulullah kata, wahai Suraqah, aku berjanji nak beri hadiah padamu gelang kebesaran Raja Kisra. Kisra bin Hurmuz, Suraqah tanya, Nabi kata ya. Di sini menunjukkan keyakinan Nabi SAW kepada kemenangan Islam. Belum lagi sampai ke Madinah, dalam perjalanan negara Islam tak ada lagi, tapi Nabi SAW sudah yakin Islam akan menang. Islam akan mengalahkan Parsi dan Rom, dua kuasa besar dunia. Parsi dan Rom akan kalah. Ini ada dalam keyakinan Nabi SAW. Wahai Suraqah, suka tak aku nak janji padamu nak beri hadiah gelang kebesaran Raja Kisra, Raja Parsi? Nak ke tak? Menurut riwayat ulama as-sirah bahawa Suraqah bin Malik bin Ja'sham ini akhirnya telah memeluk Islam di Ja'ranah, di mana Rasulullah SAW membahagikan ghanimah Hunain, ketika berlakunya Suluh Hudaybiyah dan berlakunya peristiwa perang yang terkenal, iaitulah perang Hunain. Banyak hati yang pasang Suraqah masuk Islam di masa itu. Apabila jatuhnya Empire Parsi di zaman Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an, Suraqah telah dipanggil oleh Amirul Mukminin Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an. Beliau berkata kepada Suraqah, angkatkan tanganmu supaya aku pakaikan kepadamu gelang Kisra dan katakanlah, alhamdulillahilladzi salabahuma Kisra bin Hurmuz alladzi kana yaqulu ana rabbun nas wa albasahuma Suraqah bin Malik. Segala puji bagi Allah, Tuhan yang telah merampaskan keduanya dari Kisra bin Hurmuz yang pernah berkata, akulah Tuhan kepada manusia, dan Tuhan telah memakaikan keduanya kepada Suraqah bin Malik. Di mana berlakunya kekalahan Parsi di zaman Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dengan badan tentera Islam dipimpin oleh Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Dan bila jatuhnya Raja Parsi, maka banyaklah harta Raja Parsi. Di antaranya harta yang dialih, harta yang boleh diangkut. Sa'ad bin Abi Waqqas memerintah harta itu dibawa ke Madinah. Di antara harta itu ialah gelang kebesaran Raja Kisra yang Nabi janji nak beri pada Suraqah bin Malik. Perkaranya tak berlaku zaman Nabi, tak berlaku zaman Abu Bakar, berlaku zaman Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Lalu Sayyidina Umar panggil Suraqah bin Malik yang sudah masuk Islam. Wahai Suraqah, ini gelang yang dijanjikan oleh Rasulullah SAW kepadamu. Dan Sayyidina Umar suruh Suraqah berkata, alhamdulillahilladzi salabahuma Kisra bin Hurmuz alladzi kana yaqulu ana rabbun nas wa albasahuma Suraqah bin Malik. Segala puji bagi Allah, Tuhan yang telah merampaskan kedua gelang ini dari Kisra bin Hurmuz yang berkata aku Tuhan manusia, dan Allah memakaikannya pada Suraqah bin Malik, diberi hadiah pada Suraqah bin Malik. Peristiwa ini menunjukkan keyakinan Nabi SAW Islam akan menang.
Keyakinan itu berlaku belum lagi sampai ke Madinah. Belum sampai ke Madinah, Nabi sudah yakin Islam akan menang. Bukan sekadar menang di Madinah, Islam akan menjatuhkan Parsi dan Rom. Parsi dan Rom akan jatuh, dan Nabi janji nak beri gelang kebesaran Raja Kisra pada Suraqah bin Malik. Ini satu peristiwa. Satu peristiwa lagi berlaku dalam perjalanan hijrah, peristiwa Ummu Ma'bad. Dalam perjalanan menuju ke Madinah, Rasulullah SAW telah bertemu dengan seorang perempuan yang baik. Orang baru, ya, perempuan yang baik. Rasulullah SAW, Abu Bakar, Amir bin Fuhairah, dan pemandu mereka iaitu Abdullah bin Uraiqid singgah di khemahnya untuk membeli daging atau susu kerana mereka kelaparan. Nak beli daging atau susu kambing. Perempuan itu memberitahu bahawa sekarang dalam keadaan kemarau dan kekeringan, susu dan tiada makanan untuk diberikan kepada mereka. Kami tak ada makanan kerana musim kemarau. Susu kambing pun tak ada. Rasulullah SAW melihat seekor kambing di sisi khemah, lalu berkata kepada Ummu Ma'bad, adakah kambing itu bersusu? Nabi kata, kambing itu ada susu tak? Ummu Ma'bad berterus terang mengatakan bahawa kambing itu tidak bersusu, tak ada susu. Rasulullah SAW meminta izin untuk memerah susunya. Nabi minta izin nak perah susu. Apabila Ummu Ma'bad membenarkannya, Rasulullah SAW berdoa sambil menyapu lapuk susunya, sambil menyebut nama Allah yang Maha Mulia, sambil meminta bekas yang besar, cukup untuk diminum oleh semua orang yang ada. Maka berlakulah mukjizat yang dikurniakan oleh Allah kepadanya. Kambing itu mengeluarkan susu yang banyak, yang memenuhi bekas yang disediakan. Rasulullah SAW memberi minum kepada mereka yang ada seorang demi seorang. Kemudian baginda meminumnya. Kemudian dia memerah pula. Lalu mereka meninggalkan khemah Ma'bad Atiqah binti Khalid bagi meneruhkan perjalanan. Tak lama kemudian suami Ummu Ma'bad pulang ke rumah membawa kambing ternakatnya. Apabila ia melihat susu dalam bekas suami dia, terasa heran lalu bertanyakan isterinya, dari manakah dia dapat susu ini? Sedangkan kambing kita kekeringan susu. Kambingnya tidak beranak. Tiada kambing bersusu di khemah. Ummu Ma'bad pun menceritakan apa yang berlaku. Datang seorang yang sungguh berkat. Dia bercakap begini, sifat dan keadaannya diceritakan. Lalu persatu oleh Ummu Ma'bad, suaminya berkata, demi Allah, aku berpendapat itulah dia orang Quraisy yang ceritanya heboh itu. Aku mesti bersamanya. Aku mesti mencari jalan untuk sampai kepadanya. Dalam perjalanannya juga Rasulullah SAW telah tersempak dengan Abu Baridah, seorang ketua kabilah. Dia keluar untuk mencari Nabi dan sahabatnya untuk mendapat tawaran hadiah yang besar itu. Apabila ia berdepan Rasulullah SAW dan mendengar sabdanya, ia pun memeluk Islam bersama dengan 7 orang pengikutnya. Kemudian ia mencabut serbannya dan diikat di hujung tombaknya, dikebarkan sebagai bendera bagi mengisytiharkan tegaknya kerajaan yang memenuhi dunia dengan keadilan. Dalam perjalanan itu Rasulullah SAW bertemu dengan Az-Zubair radhiyallahu an bersama-sama beberapa orang Islam yang pulang dari berniaga di Syam. Az-Zubair telah memakaikan pakaian berwarna putih kepada Rasulullah SAW. Itu di antara peristiwa yang berlaku dalam perjalanan hijrah belum sampai ke Madinah. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Tiba di Quba. Quba ialah tempat yang pertama sebelum masuk ke Madinah, disinggah oleh Nabi SAW. Perjalanan yang penuh dengan berkat. Di sinilah fadilat Quba ini disebut dalam hadis, man tawadda'a fi baitihi thumma shalla rak'ataini fi masjid Quba
falahu ajru umrah. Barang siapa yang berwuduk di rumah tempat tinggalnya di Madinah, kemudian bersembahyang 2 rakaat di Masjid Quba, baginya pahala 1 umrah. Disebut dalam hadis. Disuruh kita berwuduk di rumah tempat kita singgah, bukan berwuduk di Masjid Quba. Ada orang dia nak ambil mudah, dia pergi ambil wuduk di nulah, senang kata dia. Tak apa, bukan salah. Tetapi perjalanan kita ke Quba itu adalah perjalanan kebajikan. Perjalanan dalam keadaan berwuduk, kena wuduk daripada rumah. Itu yang sebaik-baiknya. Perjalanan yang penuh dengan berkat dan tanda-tanda kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala itu penuh dengan ujian. Bukan sahaja menjadi buruan musuh, tetapi keadaan padang pasir yang panas, berbukit bukau dan berbatu pejal itu, semuanya menjadi bebanan musafir yang jauh itu. Tetapi Allah memberi kekuatan dengan berlakunya mukjizat demi mukjizat bagi menyatakan Allah Subhanahu wa taala sentiasa bersamanya di mana sahaja ia pergi, dan itulah juga yang menjadi keimanan di dalam diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun perjalanan ke Madinah itu sangat jauh di padang pasir yang panas berbatu, Allah Ta'ala menolong nabinya dan sahabatnya yang mengiringi dengan pertolongan yang luar biasa. Berlakunya mukjizat, perkara yang luar biasa. Di antaranya Suraqah bin Malik dipegang bumi kudanya bila menerkam ke arah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya ialah susu yang keluar daripada kambing yang kurus yang tidak ada susu, dan beberapa mukjizat yang lain. Semua mukjizat ini untuk memberi semangat dan kekuatan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebenarnya dia rasul yang mendapat pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kepenatan musafir selesai dengan tibanya Rasulullah SAW di Quba pada hari Isnin 8 Rabiul Awal tahun ke-14 selepas nubuah, selepas dilantik menjadi rasul, dan tahun pertama hijrah ketika usia baginda 53 tahun, dan sudah 13 tahun menjadi nabi dan rasul sallallahu alaihi wasallam. Nabi pada masa itu dalam umur 50-an, tenaganya masih kuat. Penduduk Madinah menunggu-nunggu kedatangan Rasulullah SAW. Menurut riwayat Urwah bin Az-Zubair, Urwah bin Zubair ialah di kalangan ulama tabi'in. Dia tak sempat dengan Nabi SAW. Anak pada Zubair bin Awam, salah seorang fuqahaul Madinah, ulama besar di Madinah, Urwah bin Az-Zubair, menceritakan dia dapat riwayat daripada ayah dia, daripada mak saudara dia, dan sahabat-sahabat yang lain radhiyallahu anhum. Setelah mereka mendengar bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah pun keluar dari Mekah, tiap-tiap hari mereka berkumpul di Harrah menunggu ketibaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka berada di situ dari pagi sehingga terasa kepanasan waktu zuhur. Barulah mereka meninggalkan tempat itu. Kebetulan pula Rasulullah SAW tiba pada ketika mereka tidak ada di tempat itu, di mana seorang Yahudi yang berada di kawasan tanah tinggi yang menjadi tempat kediamannya, terpandang sayup jauh Rasulullah SAW dan rombongannya. Dia terfikir barangkali inilah agaknya orang yang ditunggu-tunggu oleh penduduk Madinah. Dan dengan tidak berlengah lagi dia terus melaung, "Wahai orang Arab, itu dia orang yang kamu tunggu telah tiba." Orang-orang Islam bersegera mengambil senjata masing-masing untuk menyambut ketibaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Yang nampak dulu orang Yahudi, bukan orang Islam. Yahudi yang menjadi penduduk Madinah, dia tak masuk Islam. Rumah di atas bukit. Ketika para sahabat balik setelah lama puas tunggu, di masa itulah Nabi tiba di Madinah, dan Yahudi terus memberitahu orang yang kamu tunggu sudah mari. Mereka mengambil senjata masing-masing. Itu adalah ada orang Arab. Bila keluar bawa senjata. Mereka bertakbir gembira kerana dapat bertemu dan melihat wajahnya. Di situ Rasulullah SAW duduk mendiamkan diri. Abu Bakar sahaja yang bangun mengalu-alukan orang-orang yang datang. Sehingga ada di kalangan orang yang belum pernah melihat wajah Rasulullah SAW menyangka Abu Bakar itulah Rasulullah yang mereka tunggu-tunggu. Taklah sangka, tak kenal Nabi. Sehinggalah Rasulullah SAW terkena panas pancaran matahari. Abu Bakar memayungkannya dengan kain selendangnya. Ketika itu barulah mereka sedar bahawa mereka tersalah anggap. Ada kalangan mereka yang belum pernah melihat Nabi SAW. Rasulullah SAW tinggal di rumah Kalsum bin Hamdan. Kalsum bin Handam. Kalsum bin Handam, orang lelaki nama Kalsum bin Handam, dan bertemu orang ramai di rumah Sa'ad bin Khaisamah. Dan Rasulullah SAW lebih suka berada di rumah Sa'ad ketika kerana dia tidak mempunyai isteri dan menjadi tempat kumpulan orang-orang berkumpulnya orang-orang muhajirin yang tidak beristeri. Manakala Abu Bakar pula tinggal di rumah Khabib bin Isaf. Kemudian Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu tiba di Quba setelah menyampaikan barang amanat yang disimpankan kepada Rasulullah SAW di Mekah kepada tuannya masing-masing. Sayyidina Ali tiba kemudian. Rasulullah SAW tinggal di Quba selama 6 hari. Selama 4 hari. 4 hari duduk di Quba, iaitu hari Isnin, Selasa, Rabu dan Khamis. Di Quba baginda meletakkan asas sebuah masjid dan bersembahyang di dalamnya, iaitu masjid yang pertama yang diasaskan di atas dasar taqwa, Masjidul Usa ala Taqwa. Pada hari Jumaat beliau berangkat ke Madinah diiringi Abu Bakar radhiyallahu anhu dan disertai juga oleh anggota keluarganya dari Bani Najjar. Di sana ada keluarga Nabi yang tinggal di Madinah, Bani Najjar. Mereka datang untuk mengiringi Rasulullah SAW dengan bersenjatakan pedang. Apabila sampai di kampung Bani Salim bin Auf, mereka bersembahyang Jumaat. Jumlah mereka kesemuanya 100 orang. Jumlah mereka semuanya 100 orang. Ada riwayat kata 40 orang. Itu riwayat. Jadi mazhab Syafi'i mengambil dalil sembahyang Jumaat kena ada 40 orang. Mazhab Syafi'i. Kerana kebetulannya ada 40 orang. Kalau ada 100 orang, 200 orang, nak kata 200 orang. Di mana jumlah bilangan ini adalah secara kebetulan sahaja. Tetapi mazhab Syafi'i menjadi dalil sos sembahyang Jumaat 40 orang. Ini adalah dalil kebetulan, bukan dalil yang kukuh. Di sisi Imam Malik mengatakan bahawa bila kampung bermasyarakat, kampung hidup bermasyarakat, boleh sembahyang Jumaat, bukan mesti 40 orang. Ini pendapat yang lebih kuat. Memasuki Madinah, hari paling bersejarah bagi Yathrib. Yathrib ialah nama asal Madinah dan penduduknya. Sejak itu Yathrib bertukar nama kepada Madinatul Rasul dan disebut secara ringkas dengan Al-Madinah. Al-Bukhari dan Muslim meriwayatkan penduduk Madinah lelaki dan perempuan, orang dewasa dan kanak-kanak memenuhi jalan dan jendela rumah menyambut ketibaan Rasulullah SAW dengan bertakbir, Allahu Akbar, Rasulullah telah tiba. Allahu Akbar, Muhammad sudah tiba. Allahu Akbar, Muhammad sudah datang. Allahu Akbar, Rasulullah sudah tiba. Itu laungan dan ucapan mereka. Para wanita Ansar bergembira dengan menyebut, di mana orang Arab terkenal dengan syeh dan sajak.
Mereka menyanyikan syair tal'al badru alaina min thaniyatil wada' wajaba syukru alaina ma da'al lillahi da' ayyuhal mab'uthu fina ji'ta bil amril muta'. Maknanya bulan purnama sedang mengambang di atas kita dari arah thaniyatul wada'. Wajiblah kepada kita bersyukur apa yang diseru kerana Allah oleh yang menyeru. Wahai orang yang membangkitkan di kalangan kita, kamu membawa perkara yang mesti ditaati. Itu makna dia. Masing-masing kampung memegang tali unta tunggangan Rasulullah SAW dan mengajak baginda tinggal di kampung mereka dengan mendakwa kampung mereka kuat serta bersedia untuk mempertahankan Rasulullah SAW. Rasulullah bersabda, kata Rasulullah, biarlah ia berjalan ke mana saja ia mahu pergi kerana ia berjalan dengan diperintah oleh Allah. Masing-masing kampung heret untuk nak suruh duduk di kampung dia dan mengatakan kampung dia paling kuat, kampung dia paling gagah untuk mempertahankan Nabi SAW. Lalu Nabi kata, biar unta ni berjalan, fa innaha ma'murah, unta diperintah oleh Allah di mana dia nak singgah. Mereka tak dibenarkan pegang unta itu, biar unta singgah kat mana. Apabila sampai di kampung Bani Najjar, unta itu berhenti dan duduk tersepuh ke bumi berhampiran dengan rumah Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu. Unta berhenti di situ, tempat Masjid Madinah pada hari ini. Di situlah unta berhenti menjadi dhaif Abu Ayyub Al-Ansari. Abu Ayyub Al-Ansari tidak melepaskan peluang keemasan yang dikurniakan oleh Allah kepadanya. Abu Ayyub Ansari ialah sahabat yang rumahnya menjadi tempat singgah Nabi SAW ketika berhijrah di Madinah. Abu Ayyub Ansari, kubur dia di Istanbul, Turki. Kubur dia di Istanbul, Turki, kerana dia terlibat dalam jihad membebaskan Konstantinopel, Istanbul, dan dia mewasiatkan mayat dia ditanam di mana dia mati. Dan pada masa dia mati di medan perang, Istanbul belum lagi dibebaskan. Masih lagi ditakluk oleh menjadi pusat kerajaan Kristian Bizantin. Ratus tahun lepas pada itu barulah Konstantinopel dibebaskan dan di kubur dia tu didirikan masjid. Apabila unta Rasulullah SAW berhenti berhampiran rumahnya, Abu Ayyub Al-Ansari mengambil peluang mempersilakan Rasulullah SAW tinggal di rumahnya. Dia terus mengambil barang-barang Rasulullah SAW untuk dibawa ke rumahnya. Sebaik saja mendapat persetujuan dari Rasulullah SAW, Rasulullah setuju duduk rumah dia. Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah meriwayatkan dengan sanadnya dari Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu, beliau menceritakan ketika Rasulullah SAW menjadi tetamunya dengan menyatakan, apabila Rasulullah SAW tinggal di rumahku, kata Abu Ayyub, dia mahu tinggal di tingkat bawah, sedangkan aku dan isteriku Ummu Ayyub berada di tingkat atas. Lalu aku berkata kepadanya, wahai Nabi Allah, demi ibu dan ayahku yang menjadi barang ganti denganmu, kami tidak suka dan merasa bersalah besar kerana saya berada di atas sedangkan Rasulullah berada di tingkat bawah. Biarlah Rasulullah naik ke tingkat atas, kami boleh tinggal di tingkat bawah. Rasulullah bersabda, daku lebih selesa dan orang yang bersama daku juga lebih selesa berada di tingkat bawah dalam rumah ini. Nabi kata, aku nak tinggal di tingkat bawah. Tingkat bawah ni mudah berjumpa dengan orang. Abu Ayyub meneruskan ceritanya, oleh kerana Rasulullah SAW berada di bawah, kami sungguh merasa tidak selesa dan berhati-hati takut kalau mengganggunya. Tiba-tiba tempayan di atas rumah kami pecah. Terlanggar terpayang, pecah terpayang. Lalu saya dan Abu Ayyub mengambil satu-satunya kain hamparan kami untuk mengesat air agar tidak menitik ke atas Rasulullah SAW. Manakala aku turun ke bawah menjaga baginda dan meminta belah kasihannya supaya naik ke atas. Lalu baginda naik ke atas, kami juga menyediakan makanan untuknya. Setelah baginda selesai makan,
hidangan dibawa bersama dengan sisanya. Aku dan isteriku bertayamum dengan bekah dan sisa untuk mengambil berkat, kata Abu Ayyub. Bila Nabi aku tidak makan, bekah makan Nabi itu aku tayamum, sapu di tubuh aku kan untuk mendapat berkat. Di sini boleh bertabarruk dengan Nabi SAW. Tiba-tiba pada satu malam kami menyediakan untuknya ulam bawang besar dan bawang putih. Setelah selesai Rasulullah makan, kami dapati baginda tidak menyentuh bawang besar dan bawang putih yang dia sediakan. Lalu aku berasa takut dan cemas dan bertanya kepada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, tiap kali selesai makan, di kau makan, kami bertayamum dengan sisamu kerana ingin mengambil berkat. Tetapi apabila aku menyediakan bawang besar dan bawang putih, nampaknya engkau tidak menyentuhnya. Rasulullah SAW tidak memakannya sedikit pun. Rasulullah SAW menjawab, sesungguhnya aku dapati bau yang tidak baik darinya, sedangkan aku seorang yang sentiasa bermunajat per Tuhan. Adapun kamu makanlah ia, yakni tidak ditegah, tidak diharamkan. Nabi tak makan bawang besar bawang putih, dan dia anggap makruh kerana mengeluarkan bau yang tidak molek, kerana Nabi sentiasa bermunajat kepada Allah Ta'ala. Hijrah sebagai satu ujian, meninggalkan kampung halaman, tanah tumpah darah yang terikat sebati dengan jiwa raga sejak dilahirkan ke dunia, adalah satu tekanan yang besar juga kepada jiwa seseorang. Di samping tempat baru pula penuh dengan cabaran untuk membina hidup baru, apatah lagi udara di Madinah berbeza dengan keadaan di Mekah. Ada di kalangan sahabat muhajirin yang mengalami demam. Rasulullah SAW sentiasa memberi semangat kepada mereka dengan janji-janji dari Allah. Di antaranya kelebihan orang yang sabar menghadapi sakit dan kesulitan di Madinah mestilah mendapat syafaat pada hari kiamat dan diberi kelebihan syahid. Di samping Rasulullah SAW juga berdoa kepada Allah kerana cuaca di Madinah berlainan dengan cuaca di Mekah. Di Madinah sejuknya sangat kuat dan panahnya sangat kuat, lebih pada Mekah lagi, menyebabkan sahabat-sahabat yang berhijrah sakit, banyak yang demam. Sudah rindu pada kampung halaman, pada keluarga yang ditinggalkan, sakit pula. Maka Nabi memberi semangat kepada mereka dan Nabi berdoa kepada Allah, Allahumma habib ilaina al-Madinah kahubbina li Makkah أو أشد اللهم وصححها وبارك لنا في مدها وصاعها وانقل حماها bagi dari hak حماها واجعلها بالجحفة رواه البخاري ومسلم وأحمد. Artinya, ya Allah, ya Tuhanku, jadikanlah kami kasihkan Madinah sebagaimana kami kasihkan Mekah, dan lebih darinya. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah dia tempat yang sihat, berkatilah kepada kami cupoknya dan gantangnya, dan pindahkanlah wabak demamnya, jadikan dia di Juhfah. Ini doa Nabi untuk mengeluarkan penyakit dari Madinah. Dan Rasulullah SAW pernah berdoa, Allahumma ja'al bil madinati dha'fai ma ja'alta bi Makkah min al-barakah. Rawah al-Bukhari wa Muslim wa Ahmad. Ya Allah, ya Tuhanku, jadikanlah berkat di Madinah 2 kali ganda dari apa yang telah engkau jadikan di Mekah. Ini doa Nabi kepada Madinah. Rasulullah SAW juga pernah berdoa, Allahumma barik lana fi madinatina wa fi simarina wa fi sa'ina barakatan ma'a barakah. Allahumma inna Ibrahim abduka wa nabiyyuka wa khaliluka wa inni abduka wa nabiyyuka wa innahu da'aka li Makkah wa ana ad'uka bil Madinah bimithli ma da'aka li Makkah wa mithlahu ma'ah. Rawahu Muslim. Artinya, Allah, ya Tuhanku, kurniakanlah kepada kami berkat di negeri kami Madinah, berkat berbuah-buahan kami dan gantang kami, berkat di samping berkat, ya Allah, ya Tuhan kami. Sesungguhnya Ibrahim hamba-Mu, Nabi-Mu dan kekasih-Mu,
Dan sesungguhnya aku juga hamba-Mu dan kekasih-Mu. Dia pernah berdoa untuk Mekah dan aku berdoa untuk Madinah. Seperti dia doakan untuk Mekah dan sepertinya juga engkau kurniakan. Ini doa Nabi kepada Madinah dan penduduknya. Begitulah juga orang-orang Ansar yang menerima saudara-saudara mereka Muhajirin, memikul bebanan dengan janji kelebihan dari Allah. Kepada mereka semua Allah Subhanahu wa taala telah kurniakan kelebihan di dunia dan di akhirat. Kerana mendapat kelebihan menjadi generasi pertama menegakkan Islam, menghadapi ujian dan cabaran dengan penuh keyakinan kepada janji Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, walaupun tidak dilihat dengan mata. Penduduk Madinah juga mendapat kelebihan kerana mereka menerima Nabi SAW dan sahabat-sahabat yang hijrah. Mereka percaya pada Islam dan percaya Islam akan menang, walaupun mereka tak nampak lagi bila menangnya. Kemenangannya tak berlaku zaman Nabi sepenuhnya, berlaku zaman Khulafa' Rashidin, sehingga generasi yang pertama sebahagian besarnya mati. Demikianlah berlalunya marhalah Makkiyah yang penuh dengan pengajaran, perekat Mekah yang penuh pengajaran. Walaupun tiada tindak balas secara berdepan menentang jahiliah yang menghalang cita-cita Islam, tetapi marhalah peringkat ini berjaya membina pelupur utama, generasi gemilang yang berjaya mempertahankan akidah sehingga bersebati di dalam diri. Ayat-ayat yang diwahyukan di peringkat ini berkisah mengenai perkara-perkara yang berhubung dengan mengenal Allah, memberitahu hari akhirat dan mengenal jahiliah, sama ada secara totok dan kisah-kisah zaman dahulu. Itu Quran yang diturunkan di Mekah. Quran yang diturunkan, surah-surahnya berkait dengan akidah, untuk menguatkan beriman kepada Allah, percaya pada akhirat, dan menceritakan perjuangan Nabi-Nabi dan umat zaman dahulu yang ditolong oleh Allah, dan menceritakan umat yang dibinasakan oleh Allah. Semua yang diwahyu dan pelaksanaan secara praktikal oleh Rasulullah SAW yang diikuti oleh para sahabat radhiyallahu anhum secara dengar, taat dan bersedia apa sahaja untuk dikorbankan. Perkara ini bermula dari menerima wahyu yang pertama. Dari kali pertama mereka menerimanya sehinggalah berlakunya hijrah dan perkara-perkara yang berhubung dengannya. Semuanya itu menunjukkan satu kemenangan telah dicapai, sama ada di kalangan mereka yang hidup dan dapat berhijrah bersama-sama Rasulullah SAW, atau mereka yang syahid tidak sempat dengan hijrah. Semuanya mencapai kemenangan, yaitu kemenangan iman di dalam diri yang melayakkan mereka memikul amanah yang lebih besar, bukan sekadar di lembah Mekah untuk berdepan dengan dunia seluruhnya. Maka wajarlah Allah Subhanahu wa taala menerima keislaman mereka di Mekah dalam tempoh yang hanya Allah sahaja yang maha mengetahuinya. Dan seterusnya ia memerintah dengan hijrah dan memilih Madinah sebagai tempat hijrah, di mana dia juga yang maha mengetahui hikmahnya. Mengapa dipilih Madinah? Allah yang tahu sebab. Kepada kita pewaris ajaran Rasulullah SAW yang meneruskan perjalanannya mestilah juga mengkaji dengan penuh iktibar dan mengambil pegangan yang teguh. Wallahu a'lam.